Assalamualaikum, Yosh Binan. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal boleh jadi ke Blast yang merupakan hero kelas S ranking nombor 1 tahu pasal kekuatan sebenar Saitama, Blast akan rekrut Saitama untuk menyertai kumpulan beliau bagi melindungi alam semesta. Okey guys, sebelum kita sambung dengan video, aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni Faiz di studio dah ada keluarkan dua desain baju anime yang baru tau, iaitu desain Naruto Kage, dan buat kali yang pertama kami dah keluarkan desain anime One Punch Man, iaitu desain Saitama. Kedua-dua desain baru ni memang padu habis lah. Memang cantik gila kalau korang pakai. Dari segi kualiti baju korang jangan risau tau. Kita orang memang bagi yang terbaik. Kita orang gunakan kain microfiber interlock dan jenis sublimation. So kalau korang pakai baju ni untuk buat bersukan pun memang tak ada masalah. Dan aku garanti gila kalau korang pakai baju ni, confirm mesti korang akan jadi jejaka Malaya. Memang saya sayang Fatami lah. Auto korang jadi handsome. Malah bukan takat tu je, kita orang pun dah restock juga design Nami Kazeminato. Dan setiap pembelian korang akan dapat free gift, stiker dan kad anime Naruto. Jadi tunggu apa lagi guys? Baju-baju keluaran Faiz Studio semuanya limited edition. Siapa cepat, dia dapat. So kalau korang berminat nak order baju-baju anime keluaran Faiz Studio, korang boleh je terus order dekat Shopee Faiz Studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Okey, InsyaAllah harga memang berbaloi gila. Okey dah settle, jom kita sambung lain video balik. Macam apa yang kita tahu, untuk dalam manga One Punch Man sekarang ni sedang hangat berlangsungnya satu pertarungan yang cukup epik dan memang cukup hype gila, iaitu pertarungan di antara Saitama menentang Evoken Garo Cosmic Fear Mode. Malah untuk dalam pertarungan tersebut sebenarnya dah sampai ke hujungnya dan memang banyak gila benda yang telah berlaku untuk dalam pertarungan tersebut. So disebabkan untuk dalam match di antara Saitama menentang Garo ada plot twist yang memang cukup besar gila, telah mengubah hampir sepenuhnya apa yang telah berlaku untuk dalam pertarungan tersebut. Jadi tercetusnya lah dua jalan cerita yang berbeza untuk dalam storyline manga One Punch Man. So untuk dalam video kali ini kita akan refer dalam dua situasi yang berbeza untuk topik yang kita akan borakkan dalam video kali ini. Okey, macam biasa semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen kat bawah. Okey, dan kita nantikan esok insya-Allah review untuk chapter terbaru manga One Punch Man akan keluar. Alright, tanpa berlengahkan masa, jom kita start sekarang. So secara dasarnya kalau kita tengok apa yang telah berlaku bermula dari chapter 166 selepas Garo telah menerima kekuatan dari LNG dan telah muncul untuk menyebarkan lagi absolute evil beliau terhadap kesemua hero. Tak lama lepas tu pun akhirnya Blast telah muncul untuk berhadapan dengan Garo, disebabkan ancaman Garo sekarang ni memang cukup berbahaya untuk bumi, dan disebabkan keberadaan Garo dekat sana jugalah telah menyebabkan ramai orang telah berkorban disebabkan cosmic radiation daripada Garo. Dan tak lama lepas tu pun telah berlakunya pertarungan yang cukup sengit di antara Blast menentang Garo. So bila diorang tengah lawan-lawan tu kan, diorang lawan lah tumbuk sana, Garo pun dapat copy teknik-teknik daripada Blast. Tiba-tiba Garo dia pergi buat hal pula tau. Dia ni memang suka sangat cari gaduh tau. Yang mana disebabkan hanya ada satu cara je untuk Garo memaksa Saitama menunjukkan kekuatan sebenar beliau. Garo pun dia pergilah serang Genos sehingga kan core milik Genos telah pun berpisah dari tubuh beliau. Dan akhirnya Saitama pun telah tiba dekat sana. Tapi kebetulan Blast pun turut berada dekat sana juga. Cumanya pada awalnya Blast tak tahu pun Saitama ni mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa. So Blast pun suruhlah Saitama untuk menjauhkan diri dari sana, disebabkan kalau orang biasa cuba untuk mendekati Garo, memang confirm orang tu akan mati, memang akan terkorban berpunca dari efek cosmic radiation daripada Garo. Tapi Saitama ni kan dia ni memang bukan biasa-biasa, tak sama macam orang lain. Dia ni bagi aku memang alien lah aku rasa. Memang lain macam kekuatan Saitama ni. Kekuatan dia memang tak masuk akal gila. Dan lepas dari itu pun akhirnya Blast dapat menyaksikan kekuatan sebenar Saitama sewaktu berhadapan dengan Garo. Sampai kan salah seorang anggota dari tim Blast sendiri pun ada cakap yang dia tak sangka ada hero yang selain daripada Blast mampu untuk bersaing dengan kekuatan pemusnah dari LNG. So disebabkan ni ramailah yang tertanya, bang, boleh jadi ke Blast akan rekrut Saitama untuk menyertai kumpulan beliau kalau
beliau Blast tahu pasal kekuatan sebenar Saitama yang mampu untuk menandingi kekuatan dari LNG. Dan kalau ikutkan, sebenarnya Blast dah jumpa dah pun Saitama dari chapter 139 lagi, sewaktu Saitama masih lagi berada dekat bawah tanah bersama dengan Flashy Flash. Tapi waktu tu Blast tak kenal pun dan tak tahu lagi pasal kekuatan sebenar Saitama. So bila Blast dah tahu pasal kekuatan sebenar Saitama melalui pertarungan yang cukup epik di antara Saitama menentang Ewoken Garo, mestilah dia akan impress kan. Dan tak sangka yang rupanya dekat bumi ni, selain daripada dia, ada hero lagi yang mempunyai kekuatan yang cukup besar, mampu untuk menggalas tanggungjawab menyertai kumpulan beliau untuk menghalang LNG daripada muncul semula. So bagi pendapat aku, boleh ke jadi Blast akan rekrut Saitama selepas dia dapat tahu pasal kekuatan sebenar Saitama? Jawapannya adalah ya. Boleh jadi Blast akan rekrut Saitama menyertai dan berjuang bersama dengan beliau, disebabkan kita dapat tengok tugasan Blast untuk melindungi bumi dan planet-planet yang lain bukannya satu tugasan yang mudah tau. Tanggungjawab Blast ni memang cukup besar. Lagi-lagi fakta menarik berkaitan pasal Team Blast yang kita dapat tengok dalam chapter 164. Team Blast ada mencipta seakan satu sil dimensi untuk menjaga kestabilan ruang angkasa, dan orang sentiasa akan berurusan dengan LNG bagi untuk menghalang dari LNG mempengaruhi seseorang. Tugasan untuk Team Blast ni memang cukup-cukup penting lah. Aku boleh samakan Team Blast ni sama je macam team yang dalam Marvel, iaitu Guardian of the Galaxy, yang akan menjaga kestabilan ruang angkasa. So dengan tugasan yang berat macam ni, dah tentulah Blast ingin merekrut dan nak mempunyai anggota-anggota yang cukup kuat dan layak untuk menjaga keamanan dan kestabilan ruang angkasa. Takkanlah dia nak bawa Atomic Samurai kot pergi ruang angkasa kan, nak join team je. Memang haruk lah, tak ada function. Cumanya meskipun Blast ingin merekrut Saitama sekalipun untuk menyertai pasukan beliau, percaya ataupun tak, kalau kita tengok dari side Saitama pula, 100% Saitama tak akan bersetuju untuk menyertai Blast. Buktinya kita dapat tengok dalam web comics waktu dalam New Heroes Arc, ada satu part ni Janus telah pun mengajak Saitama untuk menyertai kumpulan New Heroes. Tapi Saitama dengan mentah-mentah je telah menolak perlawanan tersebut, disebabkan Saitama lebih suka buat kerja sebagai seorang hero atas kemahuan diri dia sendiri. Saitama ni jenis bukannya suka ikut-ikut orang tau, dia lebih suka buat hal dia sendiri je, tak terikat dengan apa-apa yang boleh menyuruh Saitama untuk bekerja di bawah orang. So dengan tugasan Blast yang memang jarang gila ada dekat bumi, jadi aku percaya sangat kalau lah Blast ajak Saitama sekalipun untuk menyertai mereka, dah tentu Saitama akan tolak mentah-mentah tawaran yang telah diberikan oleh Blast. Tapi itu refer storyline sebelum berlakunya plot twist dalam chapter 168, yang mana dalam chapter yang paling latest manga One Punch Man telah berlakunya time travel yang telah mengubah semua storyline dalam pertarungan di antara Saitama menentang Ewoken Garo. So kiranya pertarungan yang berlaku dekat planet Jupiter tu memang tak pernah berlaku langsung. Kita dapat tengok Saitama telah pun berjaya untuk menewaskan Garo dengan cara Ewoken Garo dari future telah menggunakan teknik terhebat beliau untuk mengundur balik masa, bertujuan dengan harapan Saitama akan menghalang Garo lebih awal lagi. Sebabnya waktu Garo patah balik masa tu, Garo dah insaf tau selepas melihat Tario mati disebabkan beliau. Jadi bila telah berlakunya time travel, masa telah kembali semula mengikut storyline di hujung chapter 165, yang mana kalau kita refer storyline di hujung chapter 165, pada waktu tu Blast masih lagi belum muncul dekat tempat kejadian, dan ni bermaksud disebabkan storyline telah pun berubah akibat time travel. Jadi kiranya apa yang telah berlaku bermula dari chapter 166 sampailah chapter 168 tak pernah pun berlaku, dan Blast pun tak pernah tengok kekuatan sebenar Saitama. Kejadian pertarungan di antara Blast menentang Ewoken Garo, Saitama mengamuk lah, ramai orang mati, dan Garo telah menyerang Janus, semua benda tu tak pernah pun berlaku. Jadi disebabkan hal ni, maknanya potensi untuk Blast rekrut Saitama menyertai kumpulan beliau buat masa sekarang ni memang tak logik langsung akan berlaku. Tapi Team Blast tu tetap wujud tau, bukannya disebabkan time travel dah berubah, Team Blast tu tak wujud langsung. Bukan tau, Team Blast tetap wujud dan tetap ada. Cumanya bila kita akan dapat tengok Blast dan pasukan beliau akan beraksi lagi dalam storyline manga One Punch Man, semua tu kita pun tak tahu. Mungkinlah akan datang bumi akan berhadapan dengan satu lagi ancaman yang lebih berbahaya dari ancaman Ewoken Garo Cosmic Fear Mode. So mungkinlah time tu kita akan dapat menyaksikan lagi Blast dan anggota pasukan dia akan kembali dalam manga One Punch Man. So kita harapkan sangat
Diorang akan kembali. Janganlah terus terkubur macam tu je. Dan aku percaya sangat role diorang memang cukup penting dalam storyline manga One Punch Man. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.